Bagi yang terlebih berat badan, mesti pernah terlintas dekat fikiran nak kurus ataupun nak turunkan berat badan. Tambah-tambah lagi di awal tahun ini, mesti bersemangat dan berazam baru untuk turunkan berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan 4 jenis konsep diet yang popular dekat Malaysia. Nak go in detail itu tidaklah, tapi at least ianya sebagai pendedahan awal untuk anda semua tahu apa diet yang ada dekat Malaysia dan apa yang popular. Jom kita saksikan. Yang pertamanya iaitu diet rendah kalori. Ianya salah satu diet yang paling banyak direkomend kepada pesakit. Konsepnya ialah ia makan makanan rendah kalori yang kurang daripada keperluan seharian badan kita. Saya ulang lagi sekali, makan kalori sedikit berbanding apa yang diperlukan oleh badan kita. Contoh saya ambil kat sini, contohnya badan kita perlukan 2,500 kalori, tapi makanan yang kita ambil seharian itu hanyalah 2,000 kalori sahaja. Jadi nampakkan kat sini bagaimana setiap hari kita akan kurang 500 kalori daripada biasa. Lama-lama bila terkumpulnya jumlah kalori yang kurang tadi, badan ini akan kurang berat badan. Bila jumlah kalori yang kurang tadi sebanyak 7,700 kilokalori, lebih kuranglah, jadi badan akan kurang 1 kilo. Jadi bagaimana nak buat diet ini? Anda yang pertamanya kena kira berapa keperluan kalori badan seharian. Yang kedua, anda kena rancang berapa kalori nak makan pada setiap hari. Dan yang ketiga, anda kena ada target berapa nak turun berat badan. Tak kisah dalam masa 1 bulan ataupun dalam masa beberapa minggu. Kalau nak tahu konsep ini dengan lebih lanjut, anda boleh lihat video saya terdahulu di playlist di bawah. Nanti saya akan letak dekat description di bawah. Yang kedua itu diet suku separuh. Ianya konsep paling mudah untuk diamalkan. Diet ini sebenarnya tak lari daripada kawalan kalori, tapi ia memudahkan seseorang itu untuk berdiet. Instead kita nak kira berapa kalori seharian, jadi yang lebih mudah kita terus amalkan iaitu diet suku separuh. Yang paling penting kat sini, lihat pinggan itu. Tengok pinggan dan bahagikan kepada 3 bahagian utama. Suku pertama iaitu karbohidrat, suku kedua iaitu protein, dan yang seterusnya iaitu separuh pinggan adalah sayur dan juga buah-buahan. Tapi pinggan itu janganlah yang besar sangat ataupun jangan yang kecil sangat. Just beli yang sedang-sedang sahaja. Nak lagi bagus, beli pinggan yang siap-siap dah ada partition. Boleh je nak beli dekat Shopee ataupun Lazada. Sedang sikit kita nak letak lauk ke dalam pinggan itu. Okey, jom kita tengok suku pertama. Mungkin saya boleh bagi sedikit contoh kat sini iaitu contohnya suku pertama iaitu karbohidrat. Contohnya seperti nasi, roti, bijirin, spaghetti dan juga pasta. Suku kedua iaitu protein. Mungkin kat sini saya boleh bagi contoh iaitu seperti ayam, ikan, daging. Cara masakan tak kisah sebenarnya. Tapi of course, yang lagi bagus ialah masak secara sihat. Ini lagi elok. Anda boleh Google berkenaan clean diet untuk masak lebih sihat. Yang ketiga iaitu sayur dan buah-buahan. Iaitu yang ada serat dan juga fiber. Kenapa benda ini paling banyak? Kita mahukan benda ini lagi banyak supaya benda ini semua kita nak bagi lama di dalam perut. Kita nak badan kita ni tahan lapar. Dan perlu diingatkan juga yang sayuran ini kebanyakan 0 kalori. Jadi sebab itu makan separuh pun ataupun makan banyak pun tidak apa. Anda boleh rebus ataupun kukus ataupun bakar atau makan secara mentah. Anda boleh cuba diet ini dan cuba lihat perubahan dekat perut ataupun perubahan dekat berat badan anda selepas sebulan. InsyaAllah ianya akan menurun. Yang ketiga iaitu intermittent fasting. Itu diet yang start popular dekat Malaysia. Intermittent fasting ataupun IF. Konsep IF kat sini iaitu kita bahagikan masa kepada 2, iaitu waktu makan dan juga waktu berpuasa. Banyak kaedah nak buat IF ini. Ada beberapa metod yang boleh anda amalkan. Yang pertamanya, mungkin boleh amalkan overnight fasting. Yang ini sama macam puasa di bulan Ramadan. Cuma puasa itu pada waktu malam sahaja. Puasa at least 12 jam. Ada dalam konsep IF ini juga, ia tetapkan siap-siap masa berpuasa iaitu kita namakan sebagai restricted fasting. Contohnya berpuasa selama 14 jam dan makan selama 10 jam. Jadi dalam tempoh 14 jam itu tak boleh makan. Selebihnya barulah mereka itu boleh makan. Selain itu ada juga konsep iaitu whole day fasting iaitu berpuasa secara penuh
selama 24 jam. Tak boleh makan langsung selama 24 jam dan selepas daripada sehari tu barulah boleh makan. Ada juga yang alternate day fasting, iaitu selang sehari berpuasa. Jadi itu mungkin beberapa konsep ataupun kaedah dalam IF ini. Mungkin saya boleh simpulkan secara asasnya dalam IF ini. Pertamanya kita kena puasa at least 12 jam. Kenapa 12 jam? Sebab kita nak badan kita melakukan satu proses ketosis di mana badan kita start membakar lemak yang tersimpan dalam badan. Dan yang kedua sebenarnya untuk menjadikan IF ini berkesan betul-betul, ada beberapa pantang larang yang perlu diamalkan semasa fasa berpuasa dan juga fasa makan. Yang keempat iaitu diet Atkins. Ia diperkenalkan oleh Dr. Robert C. Atkins untuk kurangkan berat badan. Jadi bagaimana ia buat? Ianya ketengahkan satu konsep di mana konsep low carbohydrate taking dalam pemakanan seharian kita. Jadi bila seseorang itu kurangnya makan karbohidrat, contohnya seperti nasi, kentang dan mi, badan akan guna bahan alternatif iaitu contohnya lemak sebagai bahan api untuk buat kerja seharian. Lama kelamaan berat badan akan turun. Dalam diet Atkins pula ada 4 fasa ataupun peringkat utama. Mungkin saya boleh go through secara ringkas saja. Okey, yang pertamanya itu fasa induction ataupun fasa pengenalan. Biasanya dalam 2 minggu dan lebih fasa ini berlaku. Dalam fasa ini, hanya 20 gram karbohidrat sahaja dibenarkan untuk pengambilan seharian. Selebihnya adalah seperti pengambilan protein, lemak dan sayur-sayuran. Fasa kedua dalam diet Atkins ini iaitu ongoing weight loss. Seperti namanya, fasa ini berat badan akan turun secara berperingkat. Pada waktu ini juga, dari 20 gram sahaja karbohidrat harian, pengambilan karbohidrat akan bertambah 5 gram secara berperingkat dan naik secara mingguan. Contoh saya boleh ambil, contohnya pada minggu ke-6, karbohidrat adalah sebanyak 25 gram sehari. Dan pada minggu ke-7, mungkin boleh dinaikkan sehingga 30 gram karbohidrat sehari. Begitulah selanjutnya. Fasa ketiga iaitu fasa pre-maintenance, di mana pemilihan makanan dah berubah dan tidak strict sangat dah. Adalah dia punya garis panduan di dalam pre-maintenance ini. Fasa keempat iaitu fasa maintenance untuk lifetime. Dalam fasa ini, tujuan dia kita nak maintain dengan berat badan sekarang. Jadi, kita kena tentukan berapa jumlah karbohidrat yang perlu diambil. Maintain dengan diet ini sahaja bagi setiap masa untuk kekalkan berat. Serasa saya perlu letakkan disclaimer kat sini. Apa yang saya sebutkan tadi iaitu berkenaan diet-diet ini semua ialah asas dan basic sahaja. Untuk amalkan diet-diet tersebut, anda kena dapatkan nasihat doktor dan juga dietitian. Kerana setiap individu ini adalah berlainan daripada segi profil kesihatan mereka, result darah mereka dan juga underlying disease yang apa mereka ada. Bukan semua jenis diet sesuai untuk semua orang. Dan mungkin sesetengah diet itu berisiko kepada individu tersebut. Jumpalah doktor anda untuk pengesahan lanjut. Saya rasa itu sajalah setakat ini berkenaan diet yang popular dekat Malaysia. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe pada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.